Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Okay, kita tunggu lagi 3 minit lagi lah untuk tunggu kawan-kawan kita lain join sekali. So dalam masa 3 minit kalau dia orang tak join, kita start lah dengan live kita. Anda boleh komen sama ada anda dengar atau tidak. Okay, so nanti saya akan buka soalan pada anda. Sama ada anda nak tanya counter apa yang anda masih hold, ataupun nak tanya pendapat tentang counter yang anda tengah study. Okay. So sebelum kita mulakan live kita ni, so pada anda yang baru follow saya ataupun baru friend dengan saya ataupun baru like page saya, so ini merupakan website Malaysia Stock Business. So saya menggunakan platform ni ataupun website ni untuk membuat analisa saham lah. Okay, so website ni adalah website percuma. Anda kena buka www.malaysiastockbiz.com dan kena register lah. Okay, register percuma saja, masukkan password dan nama lah. Okay. Kelebihan website ni adalah boleh save lah, kita boleh save kita punya setup indicator lah. Okay. So bila kita buka je, kita set counter, dia automatic dah save kita punya setting. So sorry, ni setting RSI 2, ni setting advance lah. Okay. Ini tapi pada anda yang baru join ataupun baru follow saya, tak galakkan lah guna setting ni untuk extreme lah, untuk advance. Okay. So kalau biasa punya, saya nak anda fokus pada Ichimoku EMA 5 lah. Okay. So ini lagi simple lah. Okay. Lagi simple untuk anda faham uptrend atau downtrend. Okay. So topik hari ini, live untuk kali ini adalah saya nak share tentang trend lah. Okay. Ni pada anda yang advance ataupun dah pun tahu tentang ini, tak apa, anda just boleh dengar dulu lah. Okay. Fokus saya kepada mereka yang masih lagi baru dalam saham, ataupun pada mereka yang masih lagi tak faham macam mana nak identify trend, sama ada uptrend, downtrend atau sideways. So trend basically memang penting. So saya rasa dah cukup 3 minit kot. Okay, saya rasa saya boleh mula. So pada anda, kalau ada anda nak tanya pendapat tentang counter ke, anda just boleh komen lah. Okay, nak suruh saya review counter itu, boleh kemukakanlah counter tersebut. Okay. Di akhir live saya ni, saya akan share lah beberapa watchlist saya yang saya sempat tengok petang tadi. Tengok beberapa counter lah, nampak macam ada potensi, beberapa teknik lah. Tapi sekarang ni KLCI belum lagi clear uptrend lah. So counter uptrend masih lagi kurang. Tapi dah nampak dah macam ada bunga-bunga tu ada counter nak start uptrend. So kita tak tahu apa akan terjadi lagi tahun depan macam mana. Okay, yang pasti KLCI masih lagi dalam keadaan fasa menurun ataupun downtrend lah. Okay. Okay, so live kita pada hari ni minimum 5 ke 10 minit lah. Maksimum mungkin boleh jadi 20 ke 30 minit. Okay. So ini secara santai lah saya cerita. Okay. Simple lah. Okay. Tapi teknik simple ni sebenarnya, kalau anda faham betul-betul, dah cukup dah sebenarnya untuk anda buat duit. Okay. Sebenarnya
Sebenarnya bila dah belajar lama-lama nanti anda akan faham lah. Okay, cara trading paling simple, paling mudah anda nak buat duit sebenarnya. Okay. So saya nak cerita tentang trend lah dulu sebelum kita tanya kita bincang counter yang ada potensi untuk hari Rabu ni lah. Okay. Okay, so sebelum tu saya buang dulu indikator ni. So topik kita ni adalah kita nak kenal pasti trend. Okay. Okay, so basically dalam technical analysis ada antara falsafah technical analysis lah. Okay, price move in trend dia ada 3 lah. Okay, history tend to repeat itself. Sorry, saya daripada ni lah dia punya sort based on 1, 2, 3 lah. Nombor 1 market action discount everything. Nombor 2 price move in trend. Nombor 3 adalah history tend to repeat itself. So 3 falsafah ni lah yang orang-orang technical pegang lah. Okay, so antara salah satunya adalah price move in trend. So basically untuk membolehkan saham tu bergerak, sama ada nak naik ke nak turun ke, dia mesti melalui trend lah. Okay, so maksudnya dia ada 3 trend saja, dia tak ada trend lain dah. So 3 tu je. So sangat simple, uptrend, downtrend, sideway. Okay, uptrend adalah bila apa fasa ataupun dalam bahasa Melayu adalah fasa menaik. Okay, so maksudnya dia menaik macam ni. Contoh KCI ni dia menaik, kita boleh nampakkan clear dia menaik. Okay, kalau fasa downtrend adalah maksud fasa menurun, dia turun. Okay, ni sangat simple. Dan kalau sideway maksudnya dalam bahasa Melayu mendata lah. Okay, mendata maksudnya dia harga bermain sekitar itu saja. Contoh sideway dekat sini, contoh dia sideway dekat sini, ini dipanggil sideway juga. Dia tak kisah, di sideway boleh berlaku di bawah, di tengah, di atas. Okay, so sideway ni boleh dikaitkan dengan Wyckoff theory lah. Okay, mungkin kalau sideway dekat atas dia adalah fasa distribution, kalau sideway di bawah dia accumulation, kalau sideway di tengah dia accumulation juga, sama juga. Dia bawah dengan tengah sama juga fasa accumulation. Biasa kalau kat atas dia adalah fasa distribution lah. Okay, so macam mana kita nak kena pasti trend sebenarnya? Okay, kalau ikutkan trend, uptrend adalah, definisi uptrend adalah sesuatu counter itu sentiasa membuat higher high. Higher high bermaksud macam ni lah, saya buka contoh KSCI sebelum ni. Okay, dia buat higher high, dia break resistance, dia jatuh, lepas tu dia buat lagi higher high lagi, dia break lagi resistance, so dia break resistance, nampak dia break previous resistance, high resistance. So dia sentiasa buat higher high, dia naik, dia turun, lepas tu dia break lagi resistance, dia naik, lepas tu dia turun, lepas tu dia break lagi resistance, dia naik, dia turun, sampai waktu dia tak boleh nak break lagi. So itu bila dah tak break, kalau dia dah tak boleh break higher high lagi, dia kemungkinan dia akan reverse lah trend tu daripada uptrend kepada sideway dan kepada downtrend. Okay, so sebenarnya kalau anda nak tahu untuk naik, untuk uptrend ni dia ambil masa, tapi nak jatuh kadang-kadang dalam masa sebulan boleh jatuh dengan banyak. Okay, itu normal. Dia nak naik tu susah, tapi nak jatuh senang. Dia yalah, selalunya counter-counter yang murah-murah lah, counter yang bawah daripada RM1 ni banyak macam tu. Okay, so sebab dia murah dan senang dimanipulasi oleh jerung-jerung. Okay, so saya tak nak cerita panjang lah pasal Wyckoff theory ataupun manipulate harga ke apa ke. Saya just nak fokus pada trend dulu ini, sebab live kita tak lama. Okay, dalam 5 ke 10 minit targetnya lah, tapi saya rasa ni mungkin lebih ni. Okay, so basically macam mana kita nak tahu trend, uptrend atau sideway? Okay, so senang saja. Saya pada anda newbie ataupun masih baru, saya memang galakkan anda tengok dalam waktu setahun. Contoh Mei ke Mei, ini Mei 2018 ke Mei 2017. Okay, dalam masa setahun anda pergi ke plot ni, trendline ke apa ke, lepas tu boleh plot lah. Okay, daripada contoh ke Mei. Okay, Mei tak kisahlah, dekat 1 bulan ke 5 bulan ke, just tarik saja, tekan, dan pada Mei latest sekali, so mana dekat sini. Okay, so dalam masa 1 tahun apa yang anda nampak? Menaik, so dia adalah uptrend. Okay,
simple sangat. Okay, sebenarnya cara ni lagi simple lagi, sebenarnya lagi better sebenarnya daripada, sebab definisi uptrend adalah disebut higher high. Kalau ikutkan dekat sini pun dah uptrend dah sebenarnya. Tapi untuk tak nak memeningkan anda, so kita guna simple clear uptrend. Okay, so senang daripada setahun Mei ke Mei, just tarik tekan dan tarik je saja. Harga current price sampai mana. So kita tengok dia punya dia punya line dia ni menaik ke menurun. So menaik ada uptrend. Okey, kalau sideways pula, kalau sideways contoh kita nak tahu sideways, saya ambil counter contoh ni RCI, dia banyak naik turun. Okey, T7 global. Okey, sebelum ni dia sideways ada banyak. Okey, ni sideways. Okey, macam mana kita nak tahu sideways? Okey, sideways adalah biasanya dia berlaku dalam masa lebih kurang 6 bulan ke 1 tahun. So kalau dalam masa 6 bulan ni pun dah boleh dikira sideways. Macam ni dia ada naik turun dalam masa berapa bulan ni. Dia start daripada sini bulan 3 sampai ke bulan 12. Lebih kurang 6 bulan lebih lah. Okey. So dalam waktu macam ni dia sideways. So ini dikatakan sideways. Maksud sideways adalah dia bergerak dalam harga yang sama. Contoh daripada 42 sen ke 38 sen. Dia memang sekitar itu saja. So kalau kita tarik memang sideways lah. Okey. Tapi kalau dalam masa setahun dia jelas uptrend lagi lah. Bulan 12 ke bulan 12 masih lagi clear uptrend. Tapi dalam uptrend tu dia buat sideways sekejap. Itu adalah sideways. Okey. Okey, kalau downtrend pula macam mana? Downtrend adalah sama, downtrend macam uptrend jugalah. Okey, kita tarik dalam masa setahun. Contoh bulan 12 ke bulan 12. Okey. Kita tarik. Senang saja. Ni bulan 12, okey. Okey, so daripada sini ke sini. So dia jelas downtrend. So bila downtrend dia berat lah. Okey, so basically trend sangat penting untuk anda buat analisa saham. Okay. So pada anda yang baru ataupun mungkin anda yang dah advance pun, saya galakkan sebenarnya lah lagi baik kita trade counter uptrend. Sebab lagi low risk dan high return lah compare kepada kita trade counter yang downtrend ni. Okay. Saya nak baca soalan pula. So sedikit daripada saya tentang trend lah. So ada 3 trend, iaitu uptrend, sideways dan downtrend. Okay, so trend ni bukan saja pada daily time frame, boleh juga guna pada weekly dan ataupun monthly. So sama saja dia punya cara nak plot dia. Dan masa 1 tahun tarik saja. Okay, so trend ni teknik kalau kita nak beli uptrend. Kalau kita dah tahu nak kena pasti uptrend, kita boleh beli kita menggunakan support resistance. Itu teknik paling simple lah. Okay, teknik yang kalau anda ikut InsyaAllah. Okay, kalau uptrend ada volume, okay, guna support resistance pun dah boleh cukup, boleh buat duit dah. InsyaAllah boleh buat lebih daripada ASB lah dalam masa setahun tu. Okay, sangat simple. Tapi nantikan saya punya live, saya punya perkongsian tentang indikator lah, indikator simple indikator, lepas tu volume analysis yang simple. Okay, sebab saya akan ajar pada anda lah macam mana kita nak gunakan teknik analisis ni, teknik analisis untuk buat profit ataupun buat investment yang kita trade dengan santai-santai ataupun trade dengan slow tapi profitable. Okay, InsyaAllah. So dah berapa minit dah video saya ni, saya punya live ni. Okay, so saya buka soalan pada anda lah. Okay, kalau anda ada soalan boleh kemukakan. Okay, saya tengok counter yang sempat saya tengok tadi. Okay, so saya nak share counter dekat sini. Saya tengok tadi cantik MYG ni teknik BBSO lah. Okay, BBSO kita guna pada time frame daily.
Okay, so ini pun watchlist BBSO ataupun Bollinger Band Stochastic. So teknik BBSO ni saya ada share dalam channel saya. So pada anda yang baru follow saya, anda boleh join channel saya, percuma saja masuk. So saya ada share, anda kena rajin scroll lah. Okay, ni BBSO antara salah satunya. So saya buka BBSO punya indikator lah. Okay, so boleh perhatikan BBSO untuk MYEG. Lepas tu counter 1 masih lagi boleh dalam watchlist saya. Juga teknik BBSO, sebab sekarang BBSO ni teknik pantulan teknikal lah. Pada anda yang masih baru, anda jangan pening kepala. Ini adalah teknik sebenarnya agak advance lah sebenarnya. Okay, so pada anda yang advance saja, anda boleh masukkan watchlist lah. So basically BBSO ni teknik yang kita membeli menggunakan pantulan teknikal ataupun kita tangkap counter yang dalam trend. Sebenarnya teknik ni bahaya untuk anda newbie. Pada anda yang dah advance ataupun dah mungkin dah faham tentang market action ni ataupun price action, so mungkin boleh cuba apply lah teknik ni. Okay, so MYEG 1. Lepas tu saya tengok counter apa ni, Sisera panggil petang. Okay, so ni pun BBSO jugalah, cuma dia dah naik banyak sikit lah ini. Okay, dan dia untuk bawah 20% ni kena hati-hati sikit lah. So tapi Sisera ni saya rasa macam tak berapa sangat lah. Okay, kalau naik pun naik sikit je, atau naik paling tinggi pun sekat sampai resisten dekat sini. Okay, boleh perhatikan lah Sisera ni. Lepas tu counter uptrend, boleh tengok Carimin. Okay, ni counter uptrend lah. Okay, counter uptrend, nampak. Satu lagi saya cuba nak terangkan penggunaan Ichimoku, indikator Ichimoku dan EMA 5. So kalau harga atas pada awan ni, dia adalah uptrend. Bila dia harga di bawah awan ni, dia downtrend. Simple sangat. Okay, so anda boleh klik dekat sini lah indikator, search Ichimoku. So boleh add lah. Okay, dan EMA 5 anda boleh add indikator dekat sini. EMA, tulis je EMA. So dia ada moving average exponential. Lepas tu ada setting 50. So cara guna dia simple. Harga atas awan dia adalah uptrend, bila bawah ada downtrend. Okay, ini kita punya watchlist jugalah. Tengok so sekarang ni dia dah naik, lepas tu dia turun, dia pull back, dan dia macam nak naik lagi lah. Okay, so boleh perhatikan counter ni. Okay, dia rebound sebenarnya. Okay, lepas tu counter satu lagi Orient ke Orient. Ni watchlist lah. Okay, kalau ikutkan dia dah uptrend lah sebab dia atas awan Ichimoku. So pada anda super trader, ini merupakan watchlist kita lah untuk teknik Heiken Ashi. So boleh perhatikan counter ni. Okay, volume dia okay. Volume dia okay lah, dalam masa setahun tu okay lah, ada lah, walaupun tak banyak. Okay, ni adalah counter watchlist lah, Heiken Ashi. Nampak macam counter uptrend macam dah start ada. Okay, so adakah petanda market sudah okay? So kita tengok lah nanti macam mana. Tapi apa-apa pun sekarang ni 24 hari bulan 12. So kena hati-hati jugalah sebab hujung bulan. Okay, so saya nak tengok komen anda. Anda ada ke counter nak suruh saya review? Okay, Nova, Econ, DHD, MRCB, DNEX. Okay, Nova. Okay, Nova. Okay, kalau tengok BBSO, okay, masih lagi ada potensi lagi BBSO. Nampak dia merayap dekat bawah ni, dan dia ada test beberapa kali. Satu kali test dan dua kali test. Dia ada potensi lagi lah Nova ni. Okay, so cut loss kita adalah 95. Cuma hati-hatilah ni counter bawah 20% ni kadang-kadang dia buat perangai sikit. Okay, cuma jangan masuk dengan jumlah banyak lah. Okay,
So untuk BBSO ni sebenarnya volume kita tak tengok sangat volume. Okay, kalau kau tak uptrend je kita tengok volume, downtrend ni kita tengok jugalah, janganlah tak ada volume langsung. Okay, at least ada macam ni dah okay lah. Nova Aircon Berhad Aircon. Okay, okay, boleh lagi cantik lagi. Satu kali test, dua kali test. Okay, so dia buat support dekat sini. Okay, cantik. Okay, watchlist juga. Okay, Aircon BHD ni. Okay, so cut loss kita bawah ni lah, dia punya low dia ni 360. Okay, lebih kurang. So teknik BBSO ni dia minimum lah cut loss. Okay, kadang-kadang dia boleh naik tu, kadang kalau dia nak naik dia boleh naik, kadang-kadang sampai atas ni pun boleh kalau dia nak naik lah. Okay, kalau market bullish sangat-sangat dia boleh naik, tapi dia punya risk dia rendah lah. Okay, sikit saja. Lepas tu counter apa tadi lagi, MRCB DNEX. MRCB DNEX. MRCB saya tak rasa okey. Memang stokastik dah merayap, cuma bagi saya dia punya test dia tak cukup. Sebab dia sekali test dia ni tak macam extreme test. Maksudnya test dia tolak ke bawah lebih pada 2 candle. Macam ni satu kali candle ni pun tolak pun macam tak berapa nak tolak. Okay, so tak berapa ekstrim dia test pertama ni. Okay, so lagipun dia baru test pertama, test kedua tak ada lagi. So MRCB biarkan dulu. Okay, MRCB tak nak. MRCB DNEX. Oh, DNEX okay. DNEX saya masuk balik. Okay, itu saya cut loss, saya masuk lagi. Okay, so DNEX boleh hold lagi. Mungkin dia boleh capai sampai 250. InsyaAllah lah esok dia naik ni. InsyaAllah, saya tak kata confirm. Okay, DNEX 250 boleh pergi ataupun half Morobuzu sini. Okay, kalau market bullish lah. Kalau market merah esok dia boleh jatuh juga. Okay, bagi saya nampak ni insyaAllah lah ada potensi. Lagipun dia dah banyak jatuh lah DNEX. Saya nampak dia merayap cantik je. Berapa kali berapa lama ni. Okay, dekat dalam sebulan juga dia merayap ni. So cantik Kalau ikutkan dia ada divergence lah. Okay, kalau anda yang advance indicator ni nampak ada divergence berlaku kat sini. Okay, so DNEX cantik Okay, siapa yang hold DNEX tu tahniah lah, profit. Okay, komen counter CCK. Ada cara ke nak tahu maksimum kenaikan BBSO ni, contoh guna Fibo ke atau cara lain? Thank you tuan. Counter Sintech. Oh, Sintech saya hold lagi. Okay, CCK pun okey lagi. Dia ada buat sekali test. Satu kali test itulah. Kalau ikutkan sebelum ni dia buat test lah. Satu kali test, dua kali test dia tak berjaya. So waktu dia buat support sini pun tak berjaya naik. So okey lagi, ada potensi lagi. So boleh hold lagi atas 40 sen. Okay, insyaAllah kalau market okey dia boleh naik sampai ni lah, mid Bollinger Band. Okay, so sorry pada anda yang tanya saya tadi mana. So CCK boleh okey lagi lah. Okay, selagi atas strong support okey lagi. Nak guna Fibo memang okey, Fibo ada, tapi saya tak nak cerita lah dekat sini sebab banyak yang ni nanti saya cerita. Okay, Tuan Mazian ni rasanya super trader. Okay, so jangan risau, nanti saya akan cerita dalam video super trader lah dalam revision kita. Okay, jangan risau, ni buat Fibo ni advance. Okay, saya takut nanti follower kita yang baru tak faham. Okay, tapi boleh guna Fibo juga. Okay, Fibonacci boleh guna juga nak tentukan target price. Tapi ke basic dia adalah sinilah. Okay, dia capai resistance sebelum ni ataupun dekat mid BB dia akan tolak balik ke bawah. Okay, dan boleh gabungkan dengan candlestick pattern lah. Okay, sorry, counter Sintech press BHD dah komen dah tadi. Perdana. Okay, last counter Sintech dengan Perdana. So Sintech ni counter ni lah, sorry, Sintech ni counter mahal. So dia sifat dia lah naik, dia slow and steady. Okay,
So dia masih lagi uptrend. Okay, Sintech. So kalau kita tengok weekly pun dia okey lagi. Sintech weekly pun okey lagi. Okay, so saya tahu anda yang komen Sintech ni mungkin dalam saya punya super trader lah. So Hikinashi saya rasa hijau lagi ni. Okay, counter Hikinashi hijau lagi. So saya rasa hold je counter. Saya pun masih hold lagi Sintech ni. Okay, perdana, last counter perdana. Perdana, okay, clear downtrend. Kalau tengok BBSO, Bollinger Band Stochastic. Okay, cuma dia tak extreme test, tak best. Okay, so dia naik ni dia berat sikit. Okay, nampak tak dia tak extreme. Dia tak pernah cocok Bollinger Band sampai terkeluar candle ke bawah. Sekali pun tak pernah. So okay juga, cuma kenaikan tak banyak lah. Okay, tak best sangat lah sebenarnya. Okay, so itulah komen saya pasal perdana. So saya rasa sampai itu sajalah untuk live saya kali ni. Ini pun dah 26 minit. Okay, saya target 5 ke 10 minit, tapi yalah, banyak counter review ini. So dia panjang sampai ke hampir 30 minit lah. So saya harap bermanfaat. So ingat trend sangat penting. Okay, pada anda yang newbie tu, tolong faham trend. Okay, simple uptrend, tarik je dalam masa setahun. Okay, tarik trend line ni. Okay, tekan je. Kita tengok clear uptrend atau downtrend. So kalau uptrend baru kita beli. So macam mana nak beli? Kita guna support resistance lah. Maksudnya kita tarik uptrend dalam weekly chart. Lepas tu kita buka daily chart. Kita cari support resistance kat daily chart. Kita entry kat support. Kita jual kat resistance. InsyaAllah senang buat duit. Dan kalau boleh campur tambah satu indikator lah, MACD, MACD. Okay, InsyaAllah itu cara paling simple buat duit. InsyaAllah boleh buat duit lebih daripada ASB dalam masa setahun, InsyaAllah. So jumpa lagi dalam live saya seterusnya nanti. InsyaAllah saya cubalah. Kalau boleh saya nak buat setiap hari at least 5 minit ke 10 minit lah untuk sharing knowledge ni sebenarnya. Okay, sebab saya percaya the more you share, the more you get lah. Okay, lagi banyak anda memberi, lagi banyak anda akan dapat sebenarnya. Okay, so sekian saja pada saya untuk live kali ini. Terima kasih pada anda yang join live saya malam ni dan support saya, tim-tim super trader saya tengok banyak agak ini. Okay, terima kasih pada anda super trader saya. Okay, so nanti kita akan buat revision lagi, banyak lagi ilmu saya nak sampai kepada anda, insyaAllah. Okay, pada anda yang baru, tak apa, follow je saya. So saya akan banyak lagi share ilmu-ilmu yang berguna ataupun tips-tips untuk trading dalam bursa Malaysia ni. So itu saja, sekian, terima kasih.